Berita Al-Hijrah 23 Ogos 14 Muharram. Haram salah guna MySejahtera. Juga mangsa terakhir tragedi kepala air ditemui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Al-Muhsin Muhammad Nur. Penyalahgunaan aplikasi MySejahtera dan sijil vaksinasi oleh golongan yang tidak menerima suntikan vaksin adalah haram. Pendakwah bebas Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan berkata ini kerana tindakan tidak bertanggungjawab itu boleh memudaratkan nyawa yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Menjaga nyawa merupakan salah satu daripada maqasid syariah. Sebab itu Nabi SAW meminta supaya kita tidak memudaratkan diri kita sendiri dan juga kita tidak memudaratkan orang lain. Disebabkan apabila kita memudaratkan diri kita, kita membinasakan diri kita dan membinasakan juga orang lain, menyebabkan hukumnya jatuh kepada hukum yang haram. Tambahnya, pengambilan suntikan vaksin merupakan ikhtiar yang disarankan oleh alim ulama dan selari dengan hukum syarak sebagai langkah pencegahan daripada berlaku kemudaratan. Ada beberapa individu yang baru-baru ini menyatakan mereka menggunakan MySejahtera orang lain untuk kepentingan. Perbuatan ini seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna. Sesiapa yang menipu bukan daripada kalangan kami. Maka kata para alim ulama, bukan daripada kalangan kami ini bermakna bukan daripada perbuatan orang Islam. Kerana orang Islam tidak menipu. Baru-baru ini tular di media sosial terdapat individu dipercayai anti vaksin cuba menawarkan bayaran untuk mendapatkan sijil vaksinasi tanpa diberi suntikan. Ada juga pihak tidak divaksin yang mendakwa berjaya memasuki premis dengan menggunakan MySejahtera individu lain. Pemilik kedai yang membenarkan individu tidak divaksin masuk boleh dianggap bersubahat. Menurut penganalisis jenayah Datuk Seri Akhbar Sattar, pemilik kedai jangan terkejut jika ditangkap kerana tindakan tersebut terbukti bersalah dan sudah melanggar undang-undang negara. Saya rasa pemilik kedai yang tidak mengikuti arahan SOP yang ketat, maka sudah tentu saya rasa lambat laun mereka ni akan dihukum oleh agensi penguatkuasa sebab mereka ni berkeliaran tanpa pakai baju uniform sebagainya. Itu sudah tentu. Tapi lebih baik jika sekiranya mereka ini berbuat demikian, mereka ni naklah dikenakan tindakan yang maksimal. Jelasnya pemilik premis seharusnya berfikir panjang dengan melihat kepada kesan bersubahat dan bukan hanya mementingkan keuntungan semata-mata. Sementara itu, beliau juga menggesa agar pihak berkuasa mendahului 2 langkah ke hadapan daripada golongan anti-vaksin yang kini giat membeli dan menjual sijil vaksinasi palsu melalui dark web atau menerusi e-dagang. Namun dalam masa sama, masyarakat perlu menyokong dan tidak mempertikaikan hukuman yang dilaksanakan bagi membanteras dakwah golongan anti-vaksin tersebut. Beliau mengingatkan penipu sijil vaksinasi mereka berdepan beberapa akta di atas kesalahan menyampaikan maklumat palsu. Yang pertama dikenali sebagai Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit, Seksyen tak silap saya Seksyen 22D, yang mana jika sekiranya kita beri maklumat palsu maka kita boleh didakwa dan hukum adalah 2 tahun penjara. Dan juga saya juga berbincang dengan kawan-kawan termasuk juga peguam, mereka bahawa kemungkinan besar kita juga boleh didakwa di bawah Seksyen Tipu 420 yang mana hukumannya lebih berat, iaitu penjara minima 2 setahun hingga 10 tahun dan juga kita kena penahanan dan sebagainya. Tambahnya, beliau menyokong cadangan yang dilontarkan netizen untuk individu menunjukkan bukti MySejahtera disertakan sekali kad pengenalan asli bagi mengelakkan perkara sebegitu kerap berlaku di dalam negara. Lain pula di Johor, sindiket penjualan surat palsu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan surat akuan majikan bagi merentas negeri tumpas dengan penahanan 4 suspek termasuk 2 remaja perempuan. 250 set surat terjual sejak Mac dengan mengiklankan perkhidmatan mereka di media sosial.
Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata antara suspek yang ditahan berumur 16 tahun dan tidak bersekolah bekerja dengan seorang dalang sindiket yang masih lagi diburu. Katanya sindiket ini turut mengubah suai surat kelulusan MITI sebuah syarikat yang beralamat di Kempas bagi mengelirukan pihak berkuasa. Dokumen MITI dan surat kebenaran majikan yang dipalsukan dijual pada harga RM150 satu set. Hasil soal siasat, suspek diberi komisen RM50 hingga RM100 bagi setiap dokumen yang dijual. Yang kita boleh sahkan penama yang bawa surat tu tak bekerja di syarikat tu. Yalah, kalau kita tak dapat maklumat intelijen, kita tak tahu sebab yalah takkan kita nak pergi cek kalau takkan kita punya SJR, kita punya roadblock nak pergi cek kot. Betul ke kamu kerja dengan syarikat ke? Memang tak ada lah. Kita berdasarkan surat ni dia punya QR code ya. Kalau okey lah. Sebab tu kita kata mungkin ada penglibatan orang dalam lah kita dengan siasat. Jelas Datuk Ayub Han sejak beroperasi, sindiket ini telah mendapat keuntungan kira-kira RM37,500. Turut dirampas telefon bimbit dan kad ATM yang digunakan sindiket terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mayat ke-6 mangsa tragedi kapal air di Gunung Jerai ditemui pada jam 12 tengah hari. Mangsa Ridwan Poniman, 61 tahun, ditemui tersangkut di atas timbunan kayu berhampiran sebuah chalet di Titi Hayun. Jasad mangsa ditemui kira-kira 400 meter dari Pusat Kawalan Bencana PKB di Titi Hayun. Berjaya dikeluarkan lebih kurang 1.5 dan diserahkan kepada pihak polis untuk urusan seterusnya lebih kurang jam 1.40 petang tadi. Okey, mayat dihantar ke mana tu? Mayat dihantar ke hospital Yan. Okey, penemuan mayat di bawah rimbunan kayu ke apa? Sebenarnya kita dah buat search tu tempat tu dan kita temui mayat sebenarnya di atas timbunan kayu. Di atas permukaan timbunan kayu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempat singgah dan menyaksikan operasi mengeluarkan mayat mangsa oleh pasukan penyelamat. Penemuan mayat terakhir ini menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang meninggal dunia 6 orang dan seorang lagi selamat. Dalam kejadian kapal air jam 4.30 petang Rabu lalu, 7 mangsa dilaporkan hilang selepas dihanyutkan kepala air. Jasad bekas Imam Masjid Yan yang terlibat dalam tragedi kapal air ditemukan dalam keadaan sempurna menghadap arah kiblat. Menurut Pegawai Bomba dan Penyelamat Selangor, mayat Ku Syuib Ku Abdullah, 91 tahun, ditemui di bawah timbunan kayu di kawasan chalet Batu Hampar setelah 5 hari misi pencarian dilakukan. Muhammad Razi Abdul Muttalib memaklumkan sejak 5 tahun menyertai pasukan khas itu, ini kali pertama dia menemui sekujur jasad dalam keadaan sempurna dan tidak berbau. Kerja mengeluarkan mayat mangsa dilakukan dengan berhati-hati kerana bimbang bongkahan kayu akan jatuh menimpa pasukan SAR dan jasad mangsa. Dan Alhamdulillah, ada sekali dia angkat tu terus nampak jasad mangsa itulah. Alhamdulillah jasadnya sempurna, tak ada cacat cela, cuma ada luka-luka sikitlah bekas-bekas timbunan kayu itulah. Keadaan pun baik. Turut sama menyaksikan perkara itu Muhammad Izham Aminuddin yang mula menemui jasad Ku Syuib di bawah timbunan kayu. Ketika itu dia melihat dari lubang di bawah timbunan kayu seperti kelibat manusia dan sebaik menjenguk ke dalamnya, dia menemui jasad Ku Syuib dalam keadaan terbaring. Kemudiannya dia meminta jentera berat mengalihkan kayu di bahagian atas untuk membawa keluar mayat. Saya naik ke arah jentera tu dan saya maklumkan kepada pemandu jentera tu untuk korek di bahagian atas sedikit demi sedikit. Sebab kita takut terkena pada bodi mangsa tu lah. Okey, jadi selepas kita mengorek dalam beberapa minit tu, kita dapati ada satu bodi lah di bawah timbun-timbunan kayu. Jasad Ku Syuib ditemui pada jarak kira-kira 1.5 km dari rumahnya di Salak Denai. Mayat warga emas itu ditemukan dalam keadaan baik walaupun dihanyutkan arus deras bersama bongkah batu dan kayu
dalam tragedi kepala air Rabu lalu. 75 juta ringgit diperuntukkan untuk membaik pulih dan menaik taraf infrastruktur di Yan dan Kuala Muda yang terjejas dalam kejadian kepala air di Gunung Jerai. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata antara kerja-kerja baik pulih dan naik taraf yang diberi perhatian ialah jalan raya, jambatan, bekalan air dan rumah penduduk yang rosak dalam tragedi itu. Bagi membantu pihak kerajaan persekutuan, bagi membantu Kerajaan Negeri Kedah ini, maka saya mengumumkan meluluskan peruntukan sejumlah 75 juta bagi membaik pulih infrastruktur dan perkara-perkara yang berkaitan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan seterusnya melalui NADMA, ya, kita meluluskan sebanyak RM500 untuk setiap individu yang terjejas yang terkesan akibat daripada bencana ini. Beliau ditemui selepas melawat kawasan bencana di Titi Hayun. Terdahulu beliau meninjau dan mendengar taklimat operasi mencari dan menyelamat di Pusat Kawalan Bencana PKB di Titi Hayun. Di Pahang, Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah bertitah setiap pembangunan dan pelaburan di negeri itu perlu menjaga kelestarian alam sekitar. Baginda mengalu-alukan pembangunan dan pelaburan, namun ia bukan alasan untuk mengabaikan dan melakukan kemusnahan. Saya mengalu-alukan pembangunan yang maju dan serba moden. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah alasan untuk kita mengabaikan alam sekitar dan melakukan kemusnahan sesuka hati. Maklumat tidak sesekali menghalalkan cara. Pembangunan dan kemajuan yang kita harapkan mestilah mengekalkan kelestarian alam sekitar, flora dan fauna. Baginda mengingatkan Kerajaan Pahang supaya terus mengamalkan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus secara lestari ESG dalam melaksanakan agenda pembangunan dan kemajuan. Titahnya setiap agensi dan jabatan yang terbabit dalam tugas penguatkuasaan perlu menjalankan tugas mereka tanpa sebarang rasa takut dan tertekan. Pahang titahnya mesti menjadi contoh dalam prinsip ESG dengan menambah keluasan hutan simpan kekal HSK dari semasa ke semasa. Untuk rekod, HSK di Pahang berjumlah 1.59 juta hektar dan jumlah itu perlu ditambah untuk menjadikan Pahang sebagai Green Lung semenanjung Malaysia. Bilal hidup serba kekurangan. Alhamdulillah bertemu lagi. Dua pegawai immigration mengaku bersalah atas pertuduhan menerima rasuah bagi melepaskan warga negara asing daripada sebarang tindakan Jabatan Immigration. Kedua-dua mereka bertugas di Jabatan Immigration Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA dan telah ditahan dalam Opselat sebelum ini. Tertuduh Muhammad Rusdi Zainal, 27 tahun yang juga pegawai immigration Grade KP 19 mengaku bersalah terhadap dua pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa telah diberikan wang suapan RM1,000 oleh seorang lelaki tempatan yang bertindak sebagai orang tengah untuk ejen warga asing bagi membantu melepaskan warga asing tanpa melalui proses dan prosedur yang betul. Manakala pertuduhan kedua, tertuduh telah diberikan wang suapan berjumlah RM2,300 oleh individu sama bagi tujuan sama. Dia didenda RM6,000 atau penjara 10 bulan. Mahkamah melucut hak ke atas sebuah kereta milik tertuduh, telefon bimbit dan sebuah komputer riba. Sementara itu, seorang lagi pegawai Jabatan Immigration Grade sama, Muhammad Izmi Muhammad Nur, 35 tahun, dituduh menerima rasuah RM10,000 daripada seorang lelaki di sebuah kedai di Kampung Jijan Nilai pada Oktober 2020 yang mana dia mengetahui individu itu mempunyai hubungan dengan kerja rasminya. Dia didenda RM15,000 atau hukuman penjara 10 bulan. Sebuah motosikal jenis Ducati Panigale milik tertuduh turut dilucut hak.
Seorang lelaki yang menendang pekerja sebuah kedai serba neka 2 minggu lalu didenda RM1,800 atas pertuduhan menyebabkan kecederaan. Magistrate Nik Fadli Nik Azlan menjatuhkan hukuman denda itu terhadap Ihsan Roslan selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan yang disabitkan ke atasnya. Mengikut pertuduhan, Ihsan yang bekerja sebagai penghantar makanan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada Muhammad Amirul Saliman, 21 tahun, di hadapan sebuah kedai serba neka Taman Perwira Gombak 1.30 petang pada 6 Ogos lalu. Mengikut fakta kes, pada hari kejadian semasa mangsa berehat di hadapan tempat kerjanya iaitu di hadapan kedai serba neka tersebut, telah ternampak seorang perempuan berdiri di tengah panas. Mangsa kemudian telah memanggil perempuan itu untuk berteduh di tempat yang redup. Bagaimanapun secara tiba-tiba, tertuduh telah datang ke arah mangsa lalu memarahinya kerana dikatakan mengganggu wanita itu yang juga teman wanita tertuduh. Tertuduh kemudian telah bertindak menyepak kepala mangsa sehingga mengalami kecederaan di bahagian kepala. Di sebalik arus kemodenan, siapa sangka masih ada insan yang kurang bernasib baik hidup tanpa bekalan elektrik serta tandas. Begitulah kehidupan seorang warga emas, A. Latif Muhammad, 67 tahun, yang tinggal di sebuah bangsal kecil seluas 12 kaki persegi di Kampung Durian Telur, Jertih sejak 2 tahun lalu. Menurut A. Latif, bangsalnya itu dibina tanpa tandas dan hanya mendapat bekalan air dari perigi lama berhampiran rumahnya yang dibina bertahun lalu. Di waktu malam pula, bapa kepada 3 orang anak itu hanya menggunakan lampu LED yang dibeli di kedai bagi menerangi pondok usangnya. Api dengan tu biarlah nak sambung bilik dapur sikit je. Lepas tu waktu susah depan tu gitu dah rumah tu. Air tu mungkin boleh guna lagi tu. Tapi kalau ada api, kapal pasal mutu kau boleh dah juganya. Toilet tu? Toilet pun nak juga tu. Toilet pun kata gambar kata toilet nak lah juganya. Waktu kena buang air apa air. Latif yang juga seorang bilal di Masjid Kampung Durian Telur menerima allowance RM500 serta bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM200 sebulan. Dia berharap ada pihak yang sudi membantu menyediakan bekalan elektrik dan saliran air serta sebuah tandas bagi memudahkan urusannya seharian. Sementara itu, rakan bayi Latif, Ghazali Yusof, 73 tahun, berkata rakannya itu tidak mampu membaik pulih bangsal tersebut kerana kekurangan wang. Lama dah. Lama saya kenal. Dia kecil lagi. Semua dia duduk bulan kali tidak menetap lah. Apabila dalam 2 tahun lepas dia pun menetap di sini, kita pun calon dia sebagai bilal. Jadi lulus sebagai bilal. Sekarang ni kehidupan dia agak bergantung kepada hilang bilal dia lebih kurang 500 lebih. Itulah. Tambahnya, anak-anak Latif hanya bekerja biasa dan tidak berupaya membantu kerana pendapatan yang tidak seberapa ekoran COVID-19. Mereka yang ingin membantu bolehlah menghubungi rakannya Ghazali Yusof di talian 017-939-7261 bagi mendapat maklumat lanjut berkenaan warga emas itu. Kaki tangan awam termasuk golongan guru perlu memahami betapa pentingnya pengambilan vaksin untuk melindungi diri, keluarga serta masyarakat. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bertitah pengambilan vaksin penting dan perlu dipertingkatkan bagi mencapai sasaran imuniti kelompok seterusnya membendung jangkitan COVID-19. Titah baginda, guru-guru patut menjadi contoh dan melindungi anak murid, bukannya membahayakan mereka, apatah lagi sesi persekolahan akan dibuka tidak lama lagi. Baginda dan keluarga juga sudah lengkap mengambil 2 dos vaksin. Titahnya jangan mudah terpengaruh dengan golongan anti-vaksin sebagaimana baginda tegaskan sebelum ini. Percayalah pakar perubatan yang bertauliah. Mereka yang menolak vaksin tanpa sebab yang sahih seolah-olah merelakan diri dijangkiti. Semalam, Pengerusi Pendidikan, Penerangan, Warisan dan Budaya Johor, Mazlan Bujang, dilaporkan berkata kira-kira 779 guru di Johor menolak untuk menerima vaksin.
Kes harian positif COVID-19 terus menunjukkan penurunan dengan 17,672 kes dilaporkan hari ini. Penurunan angka kes positif COVID-19 di bawah 20,000 sejak Sabtu lalu menunjukkan perkembangan memberangsangkan dalam usaha menangani wabak itu. Walaupun menunjukkan penurunan yang drastik, Selangor masih negeri dengan kes baharu paling tinggi dengan 4,316 kes. Ia diikuti Sabah dengan 2,474 kes, Kedah 1,602, Sarawak 1,538, Pulau Pinang 1,451, Johor 1,367 dan Kelantan 1,176. Tiga negeri mencatatkan pertambahan 3 angka iaitu Perak 952, Pahang 506 dan Terengganu 470. Manakala Perlis dan Putrajaya masing-masing mencatatkan 2 angka iaitu 57 dan 24. Manakala Labuan pula satu-satunya wilayah yang mencatatkan 1 angka iaitu 7 kes. Peningkatan jumlah itu menjadikan keseluruhan kes positif COVID-19 di negara ini adalah 1,572,765,000 kes. Lebih separuh atau 55.6% populasi dewasa lengkap 2 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. Menurut Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, jumlah itu bersamaan 13,022,246 populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan vaksin berkenaan. Menerusi perkongsian di laman Twitter rasminya, JKJAV turut memaklumkan setakat Ahad juga seramai 18,258,947 individu telah menerima dos pertama. Ini menjadikan kumulatif pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kini sebanyak 31,281,193 dos. Bagi vaksinasi harian pula, sebanyak 441,100 dos diberikan pada Ahad dengan 303,545 merupakan dos kedua. PIK dilancarkan pada 24 Februari lalu ke arah mencapai imuniti kelompok yang disasarkan menjelang Oktober ini. Banjir Tennessee memburuk. Bertemu lagi. Sekurang-kurangnya 21 orang ditemui maut termasuk 2 kanak-kanak manakala puluhan lagi masih hilang dalam banjir di selatan Amerika Syarikat. Tennessee dilanda hujan lebat serta ribut disusuli banjir dan dianggap sebagai bencana terburuk dalam sejarah negeri itu setakat ini. Hujan lebat berterusan sejak Sabtu lalu telah menyebabkan air menenggelami banyak kawasan termasuk laluan di kawasan bandar dan luar bandar serta memusnahkan jambatan. Keadaan itu juga mengakibatkan bekalan elektrik terganggu dan menjejaskan ribuan penduduk. Lokasi paling teruk terkesan ialah di Waverly sehingga mengorbankan ramai mangsa serta kehilangan tempat perlindungan. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan pihak berkuasa serta pemeriksaan dari rumah ke rumah turut dilakukan bagi mengesan mangsa yang memerlukan bantuan. Sebenarnya Rafah ditutup semula di kedua-dua arah bermula hari ini. Perkara itu dimaklum Mesir kepada pihak berkuasa Gaza tanpa perincian penuh. Menurut jurucakap Kementerian Dalam Negeri Gaza, Iyad Al-Bozom, lintasan sempadan itu ditutup hingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian tanpa menjelaskan puncanya. Namun difahamkan tindakan tersebut ada kaitan dengan pertempuran rakyat Gaza dengan tentera rejim sejak Jumaat lalu dan keadaan menjadi semakin memuncak dengan Israel mula melakukan serangan udara. Pada Mei lalu, sempadan Rafah dibuka bagi membolehkan penduduk Gaza yang mengalami kecederaan menerima rawatan di hospital Mesir serta penghantaran bantuan. Ia ekoran keganasan 11 hari yang tercetus antara Hamas dengan rejim yang menyebabkan ramai rakyat Palestin cedera dan Mesir juga bertindak sebagai orang tengah untuk mencapai gencatan senjata. Seorang pemilik rumah di Staffordshire, England terkejut selepas mendapati rumahnya ibarat pembuangan sampah selepas disewakan.
Susulan itu, dia terpaksa menggunakan khidmat pencuci profesional bagi melakukan kerja-kerja pembersihan kerana keadaan rumahnya yang sangat teruk. Ian Twigg tergamam melihat rumahnya yang berubah 100% selepas penyewa yang dianggap seperti dari neraka itu melarikan diri dan tidak membayar sewa tertunggak selama 6 bulan. Penyewa pengotor itu bukan sahaja melonggokkan sampah di segenap ruang, malah turut kencing di merata tempat termasuk di atas permaidani. Lebih menjijikkan, tisu tandas yang dipenuhi najis turut dibuang merata-rata. Kerja-kerja pembersihan mengambil masa selama berjam-jam dan hampir 60 beg sampah dikeluarkan hanya dari salah satu bilik tidur. Walaupun tiada kerosakan besar berlaku, namun Twigg mendakwa dia tetap mengalami kerugian besar. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.